Tuliskan diri 7.1c. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan masa yang diambil oleh dua orang peserta terbaik dalam jarak 100 meter semasa kejohanan olahraga di SMK Sinar Harapan. Graf OE mewakili larian Rizal dan graf OABC mewakili larian Jeffrey. AB ialah masa yang diambil oleh Jeffrey sebelum meneruskan lariannya kerana terjatuh. Soalan A, hitung kerugian masa dalam saat yang dialami oleh Jeffrey dalam pertandingan. Jadi Jeffrey ialah OABC, jadi maksudnya graf warna hijau ni ialah larian Jeffrey. Kerugian masa yang dialami oleh Jeffrey ialah ketika dia terjatuh di kedudukan AB, iaitu soalan A 9 tolak 6 sama dengan 3 saat. Kemudian soalan B, adakah Jeffrey berpeluang menjadi Johan dalam acara 100 meter jika dia tidak terjatuh dan mengekalkan kelajuannya sepanjang tempoh larian? Berikan justifikasi anda. Jadi jika Jeffrey meneruskan lariannya, maka kecerunan ialah sama sepanjang pertandingan. Okey, jadi di sini kita boleh lihat satu garis lurus. Okey. Kalau kita tengok graf, daripada graf 6 saat pertama dia mengambil jarak 50 meter. 50 meter untuk 6 saat pertama. Jadi jika dia meneruskan lariannya dengan kelajuan lariannya, iaitu kelajuan larian bermaksud kecerunan yang tetap sama sepanjang larian. Jadi sini kita boleh lihat lari 6 saat, jarak ialah 50 meter. Jadi bila dia lari 50 meter lagi sampai 100 meter, maka masa yang diambil ialah 12 saat sebab 6 saat dalam masa 50 meter. Jadi di sini ialah 12 saat. Jadi adakah Jeffrey boleh Johan? Ya, Jeffrey boleh menjadi Johan. Ya. Kerana masa yang diambil ialah 12 saat. Itu untuk soalan nomor 1. Soalan nomor 2, graf jarak masa yang tidak lengkap di sebelah mewakili perjalanan Encik Jumali sejauh 100 km. Soalan A, diberi kadar perubahan jarak terhadap masa untuk 60 km. Yang pertama ialah 72 km sejam. Cari T1. Okey, jadi di sini kadar perubahan jarak di sini terhadap masa ialah laju. Okey, jadi soalan 2A, untuk cari masa rumusnya ialah jarak bahagi laju. Jarak yang dilalui ialah 60 km, lajunya ialah 72 km sejam. Jadi kita akan dapat 60 bahagi 72 sama dengan 0.8333. Darab dengan 60 akan dapat 50. Kenapa darab 60? Sebab masa di sini ialah dalam minit, sedangkan 72 ni ialah dalam kilometer sejam. Jadi perlu darab 60 untuk tukar masa dalam minit. Soalan B, jika kereta Encik Jumali berada dalam keadaan pegun selama 20 minit, hitung nilai T2. Pegun bermaksud kawasan yang rata dari A ke B, kawasan yang landai, kecerunan sama dengan kosong. T1 ini ialah 50 tambah 20 akan dapat 70. 50 tambah 20 sama dengan 70. C, perjalanan diteruskan dari B ke destinasi dengan laju purata 75 km sejam. Lengkapkan graf jarak masa untuk keseluruhan perjalanan Encik Jumali. Okey, daripada B dia teruskan perjalanan. Jadi jumlah jarak yang diambil ialah 100 tolak 60. Jarak sama dengan 100 tolak 60. Jadi masa sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah laju. Jadi bahagi laju. Jarak ialah 40 km sejam. 40 km bahagi dengan laju 75. Jadi akan dapat 0.5333. Darab dengan 60 minit
akan dapat 32 minit. Jadi graf akan jadi 70 tambah 32 ialah 102. Kemudian di sini ialah 100. Graf yang terhasil. Soalan D, jika perjalanan dari O dimulakan pada pukul 9.30 pagi, hitung waktu Encik Jumali sampai ke destinasinya. Jadi masa yang diambil oleh Encik Jumali ialah 102 minit. 102 minit ini bersamaan dengan 1 jam 42 minit. Jadi soalan D kita boleh kira menggunakan sistem 24 jam. 09.30 9.30 tambah dengan 1 jam 42 minit, iaitu 01.42. 30 minit tambah 42 minit ialah 72 minit. 72 minit lebih daripada 60 minit. Jadi lebih tu kita tulis di bawah, iaitu sebanyak 12 minit. Dan 1 jam bawa ke sebelah, jadi akan dapat 11.12. Jadi jam dia tiba ialah jam 11.12 pagi.